Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 5 November. Jabatan Perhutanan Sarawak menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM dan 13 pemegang lesen penerbangan hutan LPF untuk memulakan peladangan hutan perindustrian yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan R&D. Majlis menandatangani MOU tersebut telah disaksikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng selepas merasmikan Seminar Peladangan Hutan Perindustrian IFP di Miri. Datuk Patinggi Abang Johari dalam ucapannya berkata, kerjasama itu adalah strategi yang sangat baik selain daripada pembiakan pokok. Intensively and sustainably manage plantation will have to play a significant role to meet the increasing demand for wood products and avoid further reduction of the natural forests. Jelasnya R&D dalam perindustrian hutan adalah usaha jangka panjang dan berterusan. Justru komitmen daripada pihak jabatan dan pemegang LPF sangat penting untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata beberapa syarikat pembalakan terkemuka di Sarawak telah menjalankan aktiviti R&D tetapi tidak bersedia untuk berkongsi data penting daripada kerja-kerja yang mereka lakukan itu kerana mentaliti persaingan antara pemegang LPF. Bagaimanapun katanya mereka seharusnya saling membantu kerana penemuan R&D sangat penting untuk menghasilkan produk kayu yang lebih berkualiti serta untuk meningkatkan produktiviti. Ketua Menteri juga berkata Jabatan Perhutanan Sarawak akan menjadi penjaga data peladangan hutan negeri dan memudahkan perkongsian maklumat antara industri. Ia juga telah mempergiatkan program pembiakan pokoknya yang disusun dengan teratur oleh Pusat Penyelidikan Hutan Industri jabatan itu. Dalam pada itu, Jabatan Perhutanan Sarawak JHS telah melancarkan unit pengesanan udara Sarawak SADU. Unit tersebut bertanggungjawab memberikan perkhidmatan data geospatial udara berasaskan teknologi hiperspektral untuk pemantauan dan pengurusan sumber asli. Pelancaran SADU disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng di Hangar Hornbill, Lapangan Terbang Miri. Bercakap kepada media kemudiannya, beliau berkata pelancaran SADU selari dengan visi kerajaan negeri iaitu perkhidmatan awam bertaraf dunia dalam sektor teknologi digital sekaligus menyumbang kepada inisiatif kerajaan digital. Selain digunakan dalam misi penguatkuasaan udara serta pengurusan sumber asli negara, SADU dijangka dapat memberi bantuan dari aspek maklumat geospasial sekiranya berlaku bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, pemantauan sepadan negara serta lain-lain misi kepada agensi kerajaan lain di Sarawak, Sabah dan Semenanjung. Dalam RMK 11, unit tersebut mendapat peruntukan daripada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli untuk melaksanakan projek khusus untuk menghasilkan sebuah sistem yang boleh melaksanakan misi pemetaan serta pemantauan udara. Pelaksanaan projek ini amat signifikan kerana perkongsian aset kepakaran ke seluruh negara. Gabungan Parti Sarawak GPS perlu mengemukakan calon yang berkaliber dan berjiwa rakyat untuk bertanding dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak akan datang. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, justru parti-parti komponen GPS mesti memilih calon-calon yang boleh menang untuk dicalonkan bagi memastikan kemenangan di kerusi yang akan ditandingi. Jelasnya pengalaman dan hasil bedah siasat pilihan raya umum lepas perlu dijadikan panduan dalam pemilihan calon-calon yang boleh menang. If others can deliver the seat and if it is not that other parties within the component has got more machinery on the ground that could deliver the seat, then personally I feel they should be given that opportunity to contest.
Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan menyatakan demikian pada sesi khas bersama media di Kuching. Ditanya mengenai kedudukannya sebagai Adun Asajaya, Datuk Abdul Karim berkata, keputusan sama ada untuk dicalonkan semula, ditukar ke kawasan baru atau digugurkan adalah terletak di tangan parti, sambil menambah apa jua keputusan yang diambil akan diterima dan dihormati. Kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 936 dengan pertambahan sebanyak 9 kes baru yang dilaporkan semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataannya berkata, 8 kes direkodkan di Kuching manakala 1 kes di Miri. 5 kes baru positif COVID-19 dilaporkan melibatkan kluster Sabarkas yang menjadikan jumlah kes positif melibatkan kluster tersebut seramai 16 orang termasuk kes indeks. Manakala terdapat penambahan 1 kes baru positif COVID-19 melibatkan kluster Green Hill yang menjadikan jumlah kes positif melibatkan kluster ini adalah 63 orang termasuk kes indeks. Semalam 14 orang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Kesemua kes ini discharge dari Hospital Umum Sarawak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini adalah kekal seramai 777 orang atau 83.01%. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 117 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Saya harap pembangunan akan diberi juga luar bandar sebagaimana kawasan-kawasan lain juga. Itu harapan saya lah. Saya akan tunggu pembentangan belanjawan itu. Kita mengharapkan bajet yang dibentangkan nanti bajet yang mesra rakyat lah. Mesra rakyat maksudnya mana-mana golongan yang perlu dibantu kita utamakan, terutama yang miskin dan sebagainya. Kita sangat nanti kepada pembentangan belanjawan yang akan datang ya. Tetapi kita memang pasti ia akan memberi keuntungan ya kepada rakyat ya. Yang kita lihat sekarang memang berfokus kepada rakyat ya. Sebagai usahawan, beliau berharap agar skim moratorium diteruskan untuk 6 bulan lagi pada tahun 2024 dan seterusnya bantuan upah nang pun boleh diteruskan serta skim bantuan untuk Bumi Putera dapat diperhebatkan lagi lah untuk tahun hadapan. Dan kerana terjejas yang impaknya belum terasa. Kami sebagai orang muda mengharapkan bantuan daripada kerajaan dari segi kewangan sebab masa COVID ni susah balik ke sambung belajar. Terpaksa kami kerja sambilan sini. Bersua kembali. Seramai 25 orang membabitkan 8 keluarga hilang tempat tinggal berikutan kebakaran di Kampung Long Balau, Ulu Baram kira-kira pukul 12.30 malam Selasa lepas. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Lau Po Kiong, dalam kenyataannya memberitahu jumlah pintu yang terbakar ialah 23 pintu daripada 25 pintu di rumah panjang tersebut. Tiada kecederaan dilaporkan dalam kejadian tersebut. Punca kebakaran dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Lau berkata Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak telah melakukan misi penerbangan ihsan dengan menghantar pasukan penyiasatan kebakaran dari Zon 6 Miri dan operasi HADR iaitu menghantar bekalan makanan kepada mangsa kebakaran pada pukul 12.15 tengah hari semalam menggunakan unit udara JBPM. Penerbangan tersebut turut membawa bantuan awal bekalan makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Miri dan bantuan awal daripada Persatuan Bulan Sabit Merah. Bantuan diserahkan kepada Ketua Kaum Gerawat Tibaran oleh Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri, Datuk Gerawat Jala. Datuk Gerawat turut menyampaikan bantuan kilat berjumlah RM5,000 kepada penduduk yang terjejas.
5 artis Iban berentap mempamerkan kehebatan suara masing-masing dalam pengingat anugerah Carta Sapa Juara ACSJ di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching malam tadi. Program pengingat ACSJ yang diadakan selepas Ibu dan Miri ini menampilkan artis-artis Iban seperti Ika, Isnalala, Joseph Dresa, Timothy, Karen Libau dan Ben Halvat. Penganjuran pengingat ACSJ bagi mengubati peminat yang tidak dapat menyaksikan acara hiburan tahunan itu akibat pandemik COVID-19. Pentas hiburan ini diadakan dalam skala yang kecil bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan virus tersebut. Hadir sama menyaksikan program ini Pengarah Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof. Acara hiburan ini turut disiarkan secara langsung di Facebook YFM dan laman sosial RTM Sarawak. Sekian berita pagi Sarawak hari ini. Saudara, teruskan amalkan kebiasaan baharu. Bersama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19. Dengan itu, saya Bumawin. Sehingga berjumpa lagi.